Dari mana asalnya orang Bidayuh? Adakah mereka asli Borneo? Atau adakah mereka berhijrah dari lokasi lain beribu tahun dahulu? Mengapakah mereka menetap di barat daya Sarawak? Dan bagaimanakah penghijrahan itu berlaku? Walaupun tiada satu hipotesis yang benar-benar pasti, beberapa hipotesis dan kajian telah coba menyelesaikan isu ini. Apakah bukti yang masih wujud? Dan adakah masa lalu mereka lebih tua daripada yang kita sedar? Terokai soalan yang menarik ini bersama kami. Mengapakah orang Bidayuh berpindah ke kawasan terpencil dan curam di Sarawak? Adakah terdapat risiko yang lebih besar kepada kelangsungan hidup mereka? Atau adakah keputusan itu hanya hasil daripada faktor luaran? Orang Bidayuh dianggap telah berpindah ke pergunungan Sarawak pada zaman dahulu untuk melarikan diri daripada bahaya yang bermusuhan seperti pemburu kepala yang merupakan amalan biasa dalam masyarakat Dayak dan peperangan antara suku. Konflik mengenai sumber seperti ladang dan sungai mendorong mereka untuk mengasingkan diri di tempat yang semakin terpencil. Sungai Sarawak dan Sadong berfungsi sebagai perlindungan strategik karena penyediaan sumber makanan, laluan perdagangan, dan air bersih. Pada abad ke-18 dan ke-19, Lanun kerap mengancam kawasan rendah yang mudah diakses dengan merompak dan menculik penduduk untuk dijadikan hamba. Orang Bidayuh membina baruk atau bangunan bulat tradisional sebagai pusat tradisional dan pembinaan pertahanan, dan mereka menubuhkan kampung di puncak bukit dan lembah rahasia untuk keselamatan. Mereka menjalankan upacara damai dengan pengorbanan kepada roh nenek moyang apabila perselisihan menjadi lebih sengit untuk menamatkan permusuhan yang membahayakan kebajikan wanita, kanak-kanak, dan orang tua. Campur tangan Brooke sebagai Raja Putih akhirnya akan menghasilkan beberapa keamanan melalui undang-undang dan peraturan yang menamatkan banyak konflik puak. Sebelum itu, bagaimanapun, keputusan untuk berpindah ke pergunungan bukanlah sesuatu yang mudah. Sebaliknya, ia adalah usaha yang dikira untuk melindungi warisan, komuniti, dan keamanan. Bagaimana orang Bidayuh mengubah kehidupan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kawasan tanah tinggi yang keras? Apa yang mereka lakukan untuk terus hidup tanpa merosakkan ikatan mereka dengan alam? Kumpulan Bidayuh tinggal di hutan tebal dan di lereng curam. Mereka mencari rezeki dengan bertani, terutamanya menanam padi bukit, yang merupakan bekalan makanan utama dan asas budaya mereka. Mereka memilih tapak pertanian berdasarkan petunjuk semula jadi, seperti tumbuh-tumbuhan seperti buluh, paku pakis, dan kayu keras yang tumbuh di tanah lembab dan subur berhampiran sungai dan mata air. Orang ramai menggunakan pendekatan bakar dan tebang dengan cara yang terkawal, bukan sekadar untuk membersihkan ladang, tetapi juga untuk memupuk tanah baru dengan abu dari pembakaran tersebut. Mereka menggunakan kaedah pertanian pusingan yang bijak untuk memastikan tanah subur dan membiarkan ladang lama berehat dan menjadi hutan sekunder. Mereka tidak akan pergi ke tempat yang tidak baik untuk pertanian, seperti kawasan berbatu, berpasir, atau berduri. Mereka membina kampung berhampiran ladang, menghubungkannya ke ladang melalui laluan pendek. Laluan-laluan ini memudahkan pergerakan tanaman, termasuk padi, ubi, lada hitam, dan buah-buahan tropika. Penempatan yang terletak di atas bukit bukan sahaja menghalang musuh daripada menyerang, tetapi juga memberikan perlindungan daripada banjir dan memudahkan pemantauan tanah sekeliling. Mereka membuat teres di lereng bukit untuk menghentikan hakisan dan memaksimumkan hasil tanaman. Beberapa komuniti telah menambah kaedah modern kepada pertanian, tetapi pengetahuan tradisional Bidayuh masih berguna. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengetahuan nenek moyang mereka dapat menyesuaikan diri dengan cabaran masa dan ruang tanpa kehilangan akar budaya yang telah tertanam dalam jiwa dan tanah tinggi Sarawak untuk sekian lama. Mungkinkah mereka berasal dari Borneo? Atau adakah mereka sebahagian daripada kumpulan yang berhijrah, merentasi lautan dan benua pada masa lampau? Kajian bahasa, arkeologi, dan genetik
membayangkan bahwa Bidayuh adalah ahli keluarga besar Austronesia yang berasal dari Taiwan dan kawasan Yunan di selatan China. Adalah dipercayai bahwa penghijrahan besar berlaku kira-kira 4.000 hingga 5.000 tahun dahulu. Penghijrahan ini membawa penutur awal bahasa Austronesia ke Filipina, Borneo, dan kemudian ke bahagian lain di Asia Tenggara dan Pasifik. Bahasa Bidayuh adalah sebahagian daripada rumpun bahasa Austronesia. Ia menyerupai bahasa Iban, Melayu, dan bahasa Dayak lain, membayangkan sejarah dan budaya yang dikongsi bersama. Tetapi, sejauh mana sains boleh menunjukkan hubungan ini? Kajian DNA mitokondria menyokong hipotesis dengan menunjukkan bahwa Bidayuh secara genetik agak serupa dengan kumpulan Austronesia lain, seperti di Kalimantan, Filipina, Taiwan, dan juga Pasifik. Bukti menunjukkan bahwa Bidayuh bukanlah kumpulan terpencil, sebaliknya merupakan warisan hidup penghijrahan besar yang membawa orang dari pelbagai bahagian Asia Tenggara dan Pasifik bersama-sama. Oleh sebab itu, identiti Bidayuh hari ini mempunyai tinggalan beribu-ribu tahun sejarah. Ini karena nenek moyang kita mengembara merentasi lautan yang luas untuk memulakan kehidupan baru di Borneo, sebuah kawasan yang subur. Apakah penemuan arkeologi di Sarawak memberitahu kita tentang asal-usul masyarakat Bidayuh? Tidak ada bukti jelas bahwa orang awal yang tinggal di Gua Nia adalah nenek moyang masyarakat Bidayuh. Walau bagaimanapun, mencari alat dan tinggalan budaya lain di pelbagai gua dan tapak prasejarah di Sarawak memberi kita gambaran yang baik tentang kehidupan awal mereka. Penyelidikan arkeologi menunjukkan bahwa budaya bertani yang wujud kira-kira 2.500 tahun dahulu mungkin mempunyai banyak persamaan dengan pergerakan awal masyarakat Bidayuh ke barat daya Sarawak. Sebagai contoh, dipercayai bahwa kumpulan Bidayuh di Borneo mula menanam padi bukit semasa zaman besi. Gua Sireh yang berhampiran dengan penempatan Bidayuh di kawasan Serian mempunyai tanda-tanda kehidupan sejak 20.000 hingga 2.000 tahun lalu. Penyelidik mencungkil tulang manusia dari zaman Neolitik, alat batu, dan serpihan tembikar di sini. Perkara-perkara ini menunjukkan bahwa orang-orang pada zaman itu sudah bertani dan mempunyai kepercayaan yang pasti. Orang ramai berpendapat bahwa lukisan gua manusia, haiwan, dan bentuk geometri menunjukkan sebahagian daripada kepercayaan animisme dan pemujaan nenek moyang yang masih penting dalam budaya Bidayuh hari ini. Kita memikirkan sama ada adat dan tradisi orang Bidayuh hari ini mencerminkan nenek moyang mereka beribu-ribu tahun dahulu. Selain Gua Sireh, tapak arkeologi lain seperti Gua Lobang Angin, Gua Kain Hitam, dan Bung Bratak di Bau turut mengukuhkan andaian bahwa orang Bidayuh telah lama menetap di kawasan pergunungan Sarawak. Di Gua Lobang Angin, penemuan keranda kayu atau kelong serta serpihan manik kaca dan seramik membuktikan wujudnya amalan pengebumian dan perdagangan dengan dunia luar seperti Kerajaan Srivijaya atau Majapahit. Menariknya, upacara pengebumian membabitkan penyimpanan tulang di Baruk masih diamalkan oleh masyarakat Bidayuh tertentu, menggambarkan kesinambungan yang sangat kukuh antara zaman dahulu dan masa kini. Di Bukit Maras, artifak dari zaman logam seperti perkakas gangsa dan besi serta tembikar berhias membuktikan bahwa Bidayuh purba bukan sahaja menguasai pertanian pindah, tetapi juga mempunyai kemahiran dalam metalurgi. Bukti ini secara langsung mengaitkan mereka dengan budaya Austronesia yang tersebar luas di Borneo dan Asia Tenggara. Kesemua penemuan ini, daripada ukiran tembikar hinggalah kepada alat logam, bukan sekadar objek purba, tetapi saksi bisu kepada kepintaran, kreativiti, dan kerohanian masyarakat awal yang menjadi asas identiti Bidayuh hari ini. Jadi, apabila kita mengikuti jejak arkeologi ini, kita bukan sahaja menemui tinggalan sejarah, tetapi juga menemui semula akar budaya dan warisan hidup masyarakat yang telah lama bertapak di bumi Sarawak. Mengikut tradisi lisan tertentu orang Bidayuh,
adakah nenek moyang mereka berasal dari kawasan berbukit, atau adakah orang mereka mempunyai kepentingan yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Tradisi lisan yang diwarisi turun-temurun menunjukkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari kawasan berbukit dan kawasan berhampiran dengan sungai penting seperti Kayan, Sarawak Kanan, dan Sadong. Lokasi ini bukan sahaja berfungsi sebagai penempatan, tetapi dianggap dilindungi oleh roh alam semula jadi. Bukit, sungai, dan hutan merentasi bentuk semula jadinya menjadi entiti yang patut dihormati. Mitos dan cerita rakyat Bidayuh mempunyai tujuan melangkaui hiburan semata-mata. Mereka identiti, kepercayaan, dan nilai masyarakat. Naratif ini sering berpusat pada tema gaib, permulaan manusia, wiratempatan, dan hubungan yang mendalam antara manusia dan persekitaran mereka. Legenda Bung Bratak menggambarkan perpaduan masyarakat Bidayuh dalam usaha mereka melindungi diri daripada serangan musuh, terutamanya daripada lanun yang menyasarkan wanita dan kanak-kanak untuk diculik. Selepas peristiwa itu, mereka berpindah dan menubuhkan penempatan baru yang menunjukkan semangat kerjasama dan menghargai asal-usul seseorang. Apakah yang boleh kita pelajari daripada pahlawan wanita seperti Dayang Sumpit? Adakah cerita seperti Tasik Biru hanya legenda atau pengajaran untuk manusia hari ini? Dayang Sumpit menunjukkan keberanian dan kepakaran tidak terhad kepada satu jantina. Walaupun dia seorang yatim piatu, dia menjadi seorang pemburu yang mahir dan melindungi sukunya dengan pukulan paip beracun. Kejadian ini menunjukkan kekuatan datang dari roh, bukan jasad. Maksud naratif ini ialah sesiapa sahaja boleh membuat perubahan jika mereka berani dan berazam. Kisah Tasik Biru di Bau pula memberi pengajaran yang mendalam tentang akibat ketamakan. Mereka mengatakan bahwa roh penjaga tanah menenggelamkan seluruh kawasan dan mengubahnya menjadi tasik karena seorang bangsawan yang tamak memiliki lombong emas di sana. Orang ramai percaya bahwa percubaan untuk mengeluarkan kekayaan dari dasar tasik akan mengakibatkan kematian atau hari yang sukar. Bukankah cerita itu satu amaran halus tentang keperluan untuk tidak mementingkan diri dan melindungi alam semula jadi? Mitos ini masih ada karena ia mempunyai akhlak yang membantu kita sekarang dan dahulu. Mereka mendidik kita untuk menghormati alam semula jadi, menghargai keberanian, dan berpikir tentang perasaan orang tentang wang dan kuasa. Bagaimanakah orang Bidayuh mengekalkan cara lama mereka dalam masyarakat yang sedang berubah? Walaupun keadaan berubah dengan cepat, orang Bidayuh masih hidup dan melakukan sesuatu seperti nenek moyang mereka. Pada masa lalu, orang ramai bergantung kepada pertanian sara diri, terutamanya amalan pertanian pindah yang dipanggil tanak, di mana padi bukit merupakan tanaman utama. Selain jagung, ubi kayu, lada hitam, dan buah-buahan tropika, tanaman ini juga digunakan untuk upacara tradisional dan perubatan. Masyarakat bekerja sama semasa musim menanam dan menuai. Itulah yang menjadikan kehidupan kampung begitu penting. Apakah yang menjadikan masyarakat Bidayuh cukup kuat untuk kekal bersama walaupun menghadapi masalah kehidupan modern? Rumah Panjang Bare yang pernah menjadi rumah utama melambangkan semangat kemasyarakatan. Setiap keluarga mempunyai tempatnya, tetapi mereka semua berkongsi ruang sosial dan upacara. Baruk, struktur bulat bersejarah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, lokasi untuk upacara, dan tempat menyimpan tengkorak musuh zaman dahulu, masih menjadi tanda penting identiti budaya mereka, walaupun kini lebih kepada simbol dan adat. Siapakah yang memegang tanggung jawab untuk menjunjung adat dan amalan sosial masyarakat Bidayuh? Tua Gawai, ketua kampung, memegang kuasa tradisional dalam masyarakat ini karena kebijaksanaan dan pengalamannya yang disanjungi. Mereka menjalankan fungsi penting dalam memupuk perpaduan masyarakat, menangani isu, dan memudahkan upacara tradisional.
mereka terus memerhatikan tradisi perkawinan dengan komponen budaya yang penting, seperti amalan mas kawin, berkat nenek moyang, dan ritual yang melibatkan kedua-dua keluarga. Kepercayaan kepada roh penjaga alam kekal dalam perwakilan simbolik, walaupun majoriti agama Kristen didominasi. Sebelum pengenalan agama luar, animisme membentuk asas rohani mereka. Orang ramai percaya bahwa roh penjaga seperti Petara dan Apad melindungi kampung dan meningkatkan kesuburan tanaman. Mereka menjalankan upacara yang dikaitkan dengan kesehatan, tuah, dan kemakmuran. Pada masa ini, perayaan seperti Gawai terus menggabungkan unsur kerohanian tradisional, walaupun kepercayaan berkembang. Perayaan penting termasuk Gawai Sowa, acara kesyukuran selepas musim menuai, Gawai Nyobeng yang menghormati roh nenek moyang, dan Gawai Dayak, perayaan tahunan yang melibatkan pelbagai masyarakat Dayak. Perayaan ini bukan sahaja untuk memperingati tuayan dan sejarah, tetapi juga untuk mengukuhkan perpaduan dan menyampaikan warisan kepada generasi muda. Oleh itu, persoalan penting timbul. Bagaimanakah kita boleh mengekalkan perayaan ini dalam masyarakat hari ini? Duoh, taruh, pat, rimoh, nom, ju. Adakah mungkin warisan budaya Bidayuh kekal tanpa adanya bahasa ibunda mereka? Bahasa berfungsi sebagai komponen asas identiti budaya, dan masyarakat Bidayuh meletakkan kepentingan yang signifikan pada pelbagai dialek mereka, seperti Biata, Jagoy, dan Bukar Sadong. Bahasa ini berfungsi sebagai unsur penyatuan, memudahkan penyampaian cerita rakyat, lagu, dan sejarah nenek moyang, walaupun terdapat perbezaan yang wujud dalam kalangan penuturnya. Naratif lisan berfungsi sebagai medium utama untuk menyampaikan nilai, pengalaman, dan kebijaksanaan tradisional. Program pendidikan, dokumentasi, dan aktiviti kebudayaan meningkatkan usaha untuk memelihara bahasa ini. Diiktiraf dengan kemahiran kraftangan mereka, orang Bidayuh menghasilkan tikar rotan, bakul buluh, dan senjata penyepit untuk memburu. Alat musik tradisional, termasuk gong dan tarian, seperti Langgi Julang, memperkayakan upacara kebudayaan, menggambarkan kedalaman dan dinamisme warisan seni mereka. Tembikar dan ukiran berfungsi bukan sahaja sebagai barangan hiasan, tetapi juga memainkan peranan dalam upacara keagamaan dan melambangkan status sosial dalam masyarakat. Persoalan terakhir yang perlu dipertimbangkan ialah, apakah kaedah yang paling berkesan untuk memastikan generasi muda mengekalkan penghargaan dan penglibatan dengan warisan ini sambil mengekalkan identiti mereka dalam konteks yang semakin global? Amalan dan cara hidup masyarakat Bidayuh mewakili naratif penting yang mesti dipelihara dan dipertahankan secara aktif bagi memastikan kesinambungannya untuk generasi akan datang.